Tetapi kita akan bawakan tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Far Capital merupakan Faizal Ridwan yang sudah bersedia dalam talian. Faizal, seperti yang saya kongsikan, ini adalah antara data-data terkini yang telah diterbitkan oleh Property Guru Malaysia menunjukkan antara realiti apa kita boleh cakap bagaimanakah permintaan di pasaran hartanah, bagaimanakah iaitu kita boleh cakap bekalan dan juga apa jualan dan harga. Ini adalah antara 4 aspek yang rakyat akan teliti apabila mereka ingin memiliki rumah, terutama pemilik rumah pertama. Mungkin Faizal boleh kongsikan apakah situasi ataupun cabaran yang kita boleh fahami ketika ini dengan refer terhadap antara realiti data daripada Property Guru Malaysia ini. Silakan Faizal. Assalamualaikum. Selamat pagi. Wassalam. Terima kasih jemput saya. First kita kena faham data daripada Property Guru tu is mewakili platform mereka which is Property Guru dan juga iProperty. So jadi representation of data tu bukan mewakili data I would say seluruh negara, nombor satu. Lebih kepada kawasan-kawasan urban, lebih kepada English speaking punya area. Right. So maksudnya data jualan ataupun permintaan di kawasan-kawasan yang tidak orang cakap bukan urban area yang tidak menggunakan English as the main medium tu biasanya tidak akan banyak daripada segi iklan ataupun demand ataupun hasil cariannya di website tersebut. So saya bukan cakap data tu tak tepat, saya cuma cakap data tu tidak menyeluruh. Sebab kalau you tengok daripada data mereka itu ada kujupan daripada tahun lepas, pertengahan tahun lepas hinggalah sekarang. Tapi representation of the actual data of perkembangan harga hartanah dekat Malaysia ni tahun lepas kita naik actually banyak, permintaan actually ataupun transaction naik 20-30% tahun lepas year on year. So actually kalau kita lihat daripada ada jurang dekat situ daripada representation of property yang ada data yang ada dekat dalam Property Guru dengan iProperty versus apa yang ada kat luar. Sebab yang tu cuma mewakili kawasan urban, English speaking punya population saja. So kalau you tengok kawasan tu demand tu kan area Ceras, area Bangsa South dan apa semua tu. So benda tu tak representation of satu negara. So bahagian tu yang pertama sekali lah. Daripada segi cabaran, hari ini macam yang telah dikongsikan tadi tu, permintaan dia bukan sedang menurun. Dia punya perkembangan permintaan tu tidak setinggi 2 tahun lepas ataupun even tahun lepas kalau compare year on years. Sebab hari ini kita ada beberapa cabaran. Nombor satu tu is that kita ada cabaran daripada segi inflasi dan juga kos harga hidup. Nombor dua tu juga kita ada cabaran daripada segi ketidakstabilan polisi ekonomi negara sebab kita dah beberapa kali tukar kerajaan, right? Beberapa kali tukar menteri perumahan, beberapa kali tukar menteri kewangan. Right? So jadi banyak orang ambil orang cakap approach of wait and see. Dan yang ketiga tu is that kita dah naikkan OPR daripada pertengahan waktu pandemik tu, whereby interest rate untuk hartanah adalah bawah daripada 3%. Hari ini purata interest rate ataupun kadar faedah untuk hartanah today is about 4%. So obviously apa yang kita dapati bukan kat Malaysia saja tapi satu dunia pun akan tunjuk trend yang sama. Bila kita naikkan kadar peminjaman hartanah pada kadar yang drastik dalam masa yang singkat, dalam tak sampai 2 tahun tu dah naik 1.5%, biasanya permintaan kepada hartanah tu dia akan daripada segi kenaikan dia tu akan berkurang. Dia bukan berkurang, dia cuma kenaikan dia tu berkurang. So the reality is that permintaan tu tak berkurang. Dia masih berkembang. Cuma dia punya kadar perkembangan dia dulu 20-30% tu akan jatuh kepada single digit. Itu ramalan kita daripada tahun lepas lagi. Yang whereby kita rasa bila BLR ataupun OPR tu dinaikkan, memang kita akan nampak kesan ataupun impak dia kepada pemilikan tanah whereby shift market tu akan lebih kepada orang yang banyak nak membeli tu kepada lebih ramai yang nak menyewa. So I think data dekat Property Guru dan iProperty pun menyokong ramalan kita tu daripada tahun lepas. Baik, seperti yang Faizal kata, antara data ini tidak menggambarkan keseluruhan bagaimanakah prestasi pasaran hartanah. Tapi ini boleh tunjukkan, kita boleh cakap antara titik yang menunjukkan, boleh cakap sebersedikit, apa yang dapat dijangkakan untuk suku-suku kedatang ataupun tahun-tahun yang akan datang, bagaimanakah prestasi pasaran hartanah kita dijangkakan, bagaimana situasi dia. Namun kalau kita lihat Faizal Ridwan, seperti yang Faizal kata, antara cabaran-cabaran yang kenapa ramai yang tidak mampu memiliki rumah ataupun masih was-was, masih ragu-ragu. Kalau kita teliti menurut laporan oleh Property Guru Malaysia ini mengatakan bahawa
kenapa mereka menunjukkan minat yang tinggi di kawasan-kawasan antara kawasan-kawasan ini. Mungkin ada banyak lagi kawasan kalau kita churn out daripada data-data ataupun agensi lain, tapi kalau kita ambil sedikit contoh daripada data ini menunjukkan apakah masalah utama terutamanya dalam golongan B40 M40 untuk memiliki rumah pertama mereka sebenarnya. Masalah pemilikan tanah ni, kalau cerita daripada segi kenapa punca dia, majoritinya I would say kalau kita boleh bagi kepada 2 ataupun 3 main issue. Nombor satu tu is that loan approval. Right, nombor satu loan approval. Hari ni loan approval di Malaysia actually pada kadar tak sampai 50%. Benda tu dah maintain kadar tak sampai 50% loan approval. So maksudnya daripada 100 kes yang disubmit tu, approval tu biasanya tak sampai 50%. Purata dalam 2 to 3 tahun tu is anything between 30% hingga ke 45%. Ini data kita semenjak COVID lah berlaku. Kalau pre-COVID lebih kurang 40%. So maksudnya daripada 100 orang yang cuba apply loan tu, biasanya akan ada 30 hingga 40% saja yang approve. All the way to 45 lah. So yang tu pertama. Nombor dua tu adalah persediaan daripada segi deposit ataupun modal. Ya. So whereby biasanya kalau nak beli property, you perlukan sediakan. Kalau terutama nak beli rumah yang dah siap, ya, perlukan modal 15 hingga 20%. Ya. So ramai orang bila cerita pasal katalah nak beli rumah RM400,000, tak kisahlah kat mana-mana pun, kalau nak beli rumah yang dah siap, perlu sediakan modal of lebih kurang RM60,000 hingga RM80,000, which is 15 to 20% berdasarkan harga rumah tersebut. Of course, itu kalau yang tak ada ilmu, yang ada ilmu, dia akan boleh nak beli property tu tanpa modal. Tapi itu cerita lain pula lah kan. Right? So yang ketiga sekali tu adalah daripada segi ekspektasi. So banyak orang sebab dia tak study property market, dia orang tak faham the concept of harga versus apa yang dia nak. And majority orang tu mungkin ekspektasi dia tak rasa tak berbaloi ya. Beli rumah di pertengahan Kuala Lumpur, apartmen ataupun kondo, beli rumah pada harga RM600,000. Dia orang nak pada harga RM600,000 tu dapat banglo dekat sebelah KLCC macam tu. So daripada segi ekspektasi tu tak match. So sebab dia punya hipotesis ataupun dia punya logik adalah dulu ibu ayah saya gaji RM4,000 pun boleh beli rumah dekat TTDI. Kenapa hari ni saya gaji RM5,000 tapi tak mampu nak beli rumah kat TTDI? So ekspektasi tu dia jauh sikit sebab hari ni RM600,000 tak dapat rumah dekat TTDI ataupun bangsa. Dulu parent dia boleh dapat. So bagi dia tunggulah. Dia rasa harga rumah tu mungkin terlampau mahal. But the reality harga rumah Malaysia, for example, kita ada bisnes dekat both Malaysia dengan Indonesia. Jakarta, area macam Rawang, is harga dia RM700-800 per square foot. Ini kalau di Jakarta ya. Kalau di Kuala Lumpur 700-800 tu dah boleh dapat bangsa dah. So harga rumah kita sebenarnya lagi murah, tapi ekspektasi tu mungkin kurang lagi. Sebab dia tak study market tu dengan mendalam. So therefore dia rasa rumah tu mahal. Okey, betul. Kita kadang-kadang kita perlukan bantuan untuk faham bagaimanakah pasaran hartanah ketika ini di kawasan-kawasan yang kita ingin duduk. Selalu kalau kita lihat orang akan fikir pilih kawasan yang macam mudah, dekat dengan lebuh raya utama, dekat dengan iaitu pengangkutan Betul. awam, LRT, MRT, itu memang sudah tentu. Tetapi kalau kita lihat bagaimanakah pemahaman itu dapat dibantu oleh inisiatif kerajaan. Kalau kita lihat ada inisiatif baru-baru ni, inisiatif residensi madani untuk membantu pembeli rumah pertama terutama di golongan B40 M40. Bagaimana inisiatif ini, objektif ini dapat dilihat sebagai dapat membantu untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama, di samping itu membantu pemerkasaan ekonomi sekali. Bagaimana Faizul? Daripada segi polisi untuk membantu pemilikan rumah pertama tu actually banyak. So contohnya macam pemilikan hartanah madani ni. So basically ada banyak insentif untuk membantu pembeli rumah pertama. So hari ini kita ada benda ni yang kita panggil 100% loan. Kita juga ada step up financing. So benda-benda ni akan sangat membantu untuk mereka yang nak beli rumah pertama. So cuma ikut pendapat saya, hari ini the idea of dapat 100 hingga 120% loan tu cuma untuk membantu mereka nak beli rumah bawah pada 300,000. So ada kebaikan dan ada keburukan dia. Saya faham niat kerajaan tu nak membantu mereka yang di kalangan berpendapatan rendah untuk beli rumah yang bawah pada harga 300,000. Cuma kalau ikut pendapat saya, lebih baik di-extendkan loan 110-120% ni all the way pergi ke mereka yang nak beli rumah all the way tu 500-600,000. Kenapa? Sebab kalau kita cuma buat pada rumah kategori bawah pada 300,000, now semua orang akan pergi cari rumah bawah pada 300,000.
which means low cost flat, low cost apartment yang sepatutnya dimiliki oleh golongan B40 now akan dibeli oleh golongan M40 sebab mereka nak 120% loan tu. Does that Okay. make sense? So kita kalau boleh bawah Faham. 300,000 bagi B40 beli. Right? Yang 300,000 hingga 600,000 bagi M40 beli. Tapi sebab polisi yang dia buat tu mungkin tak melihat pandang daripada segi bahagian supply dan demand ni, apa yang akan berlaku adalah semua orang akan pergi tengok rumah Faizal. bawah pada 300,000. Okay. T20, B40, M40. Faizal, sebelum kita berhenti rehat, mungkin saya nak tanya satu soalan terakhir saya. Kalau kita lihat menurut laporan Bank Negara Malaysia menunjukkan suku ke suku prestasi iaitu pinjaman kita boleh cakap pinjaman perumahan, pinjaman kadar pinjaman proses itu application dia menurun. Dan kita lihat di mana kita kadar OPR kita POS 3% tapi ia masih lebih rendah berbanding pra-pandemik dulu kadar interest rate dia. Tetapi ramai yang menganggap bahawa Property Guru Malaysia pun beranggap pasaran tanah Malaysia ini akan bertambah baik mengikutkan dengan kadar inflasi sudah mereda. Ini menunjukkan permintaan, mereka menjagakan permintaan akan meningkat. Tetapi sekiranya kita ada lagi 2 meeting MPC untuk bulan September dan bulan November, sekiranya OPR naik lagi, adakah ia akan menjejas pasaran hartanah di Malaysia terutamanya? Bagaimana? Data yang kita dah kaji dalam 30 tahun, apa yang kita dapati is that bila kenaikan OPR ataupun base rate kita tu secara gradual, 0.25 macam tu, dia bila benda tu dibuat tidak mengejut, biasanya pasaran tanah tu akan stabil. The only problem is bila kita naikkan 50 ataupun 100 basis point tiba-tiba dalam masa sekali punya MPC. So far Bank Negara kita dalam 20 tahun semenjak Asia Financial Crisis yang melanda Malaysia dulu tu, kita punya kenaikan ataupun penurunan OPR tu adalah sangat gradual. So bagi saya sangat berpatutan. It's accommodative of growth of the economy. So therefore yang tu nombor satu. So saya tak nampak benda tu akan dibuat oleh MPC. Right, so and therefore kita ada kesabilan daripada segi situ Yang tu nombor satu. Lepas tu daripada segi kenaikan ekonomi tu kita dah dapati untuk kuartal baru-baru ni yang based on apa data yang kita dah release, kenaikan ekonomi kita dah jatuh pada kadar terendah which is only 2.9%. Right, therefore the probability untuk benda tu untuk naik lagi in the next 2 meeting ni bagi saya lah lebih rendah daripada 50%. Okey. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif FAR Capital Faizal Ridwan kerana berkongsikan bagaimanakah kita boleh cakap fahami pasaran hartanah di Malaysia ketika ini dan apakah kita boleh cakap bukan jangkaan pembelinya, jangkaan penjual termasuk juga dengan bagaimanakah pasaran ini akan mempengaruhi ekonomi Malaysia bergerak ke hadapan dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam asroni.com dan semua platform digital Asroni.